Assalamualaikum kepada madam dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai budaya hedonisme dalam kalangan mahasiswa. Saya, Saliza binti Ramli, akan memulakannya dengan latar belakang. Budaya hedonisme semakin berleluasa dalam kalangan mahasiswa IPT pada masa kini. Perkembangan globalisasi dan teknologi digital telah memudahkan penyebaran budaya hiburan tanpa batas. Hedonisme merujuk kepada gaya hidup yang terlalu mementingkan keseronokan, hiburan dan kepuasan duniawi. Keadaan ini menyebabkan sebahagian mahasiswa lebih mengejar hiburan berbanding tanggungjawab sebagai pelajar. Selain itu, pengaruh rakan sebaya dan media sosial turut menyebabkan mahasiswa mudah terikut dengan budaya yang bercanggah dengan nilai Islam. Dari perspektif Islam, manusia perlu menjalani kehidupan secara seimbang antara dunia dan akhirat serta berpandukan syariah. Seterusnya, bagi pernyataan masalah, penularan budaya hedonisme dalam kalangan mahasiswa semakin membimbangkan kerana memberi kesan negatif terhadap akhlak dan sahsia diri. Mahasiswa menjadi mudah terpengaruh dengan budaya sosial yang melampau dan mengabaikan konsep kesederhanaan atau wasatiyah dalam kehidupan. Selain itu, budaya ini juga boleh melahirkan sikap sombong, lupa diri dan kurang empati terhadap masyarakat sekeliling. Jika masalah ini tidak dibendung, ia boleh menjejaskan masa depan generasi muda dan pembangunan masyarakat. Bagi objektif kajian pula, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti punca-punca hedonisme dalam kalangan mahasiswa dari perspektif Islam. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesan hedonisme terhadap pembentukan akhlak dan tujuan hidup mahasiswa. Seterusnya, kajian ini mencadangkan beberapa penyelesaian berasaskan ajaran Islam bagi menangani masalah hedonisme. Seterusnya, kepentingan kajian ini adalah untuk memberi pemahaman yang lebih jelas tentang isu hedonisme dalam kalangan mahasiswa. Kajian ini juga membantu mengenal pasti punca dan implikasi budaya hedonisme terhadap kehidupan pelajar. Selain itu, kajian ini penting dalam menyediakan pendekatan penyelesaian yang berasaskan Islam agar mahasiswa dapat membentuk kepribadian yang lebih seimbang antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi dan konsep hedonisme daripada perspektif Barat dan Islam. Daripada perspektif Barat, hedonisme telah diperkenalkan oleh Aristippus yang berpendapat bahawa keseronokan merupakan matlamat utama kehidupan manusia. Menurut beliau, kenikmatan fizikal seperti hiburan dan kesenangan duniawi adalah kebaikan yang tertinggi. Beliau juga menyatakan bahawa manusia secara semula jadi akan mencari kesenangan dan mengelakkan kesakitan. Selain itu, Epicurus mempunyai pandangan yang sedikit berbeza. Beliau berpendapat bahawa hedonisme bukan sekadar mengejar keseronokan material, tetapi lebih kepada mencapai ketenangan jiwa dan kebebasan daripada kesakitan serta ketakutan. Menurut beliau, kebahagiaan sejati dapat dicapai apabila seseorang hidup dalam keadaan tenang dan sejahtera. Manakala dalam perspektif Islam, menjelaskan bahawa hedonisme merujuk kepada sikap bermegah-megahan dan berlebih-lebihan dalam menggunakan nikmat serta harta yang dikurniakan oleh Allah. Sikap ini boleh membawa kepada kerosakan akhlak dan sosial. Oleh itu, Islam menekankan beberapa konsep sebagai benteng daripada hedonisme, iaitu qanaah yang bermaksud berpuas hati dengan rezeki Allah, zuhud iaitu tidak terlalu terikat dengan kemewahan dunia, dan tauhid yang menjadikan Allah sebagai matlamat utama dalam kehidupan. Seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya, Saliza. Terima kasih Erna. Kembali lagi kepada saya akan membincangkan punca-punca berlakunya hedonisme dari perspektif Barat. Antara punca utama ialah pengaruh rakan sebaya. Mahasiswa mudah terikut dengan gaya hidup rakan yang gemar berhibur dan bersosial tanpa batas. Punca kedua ialah perkembangan media sosial. Pada masa kini, influencer sering mempamerkan gaya hidup mewah, glamour dan popular sehingga mempengaruhi mahasiswa untuk mengejar kemewahan dan perhatian masyarakat. Ketiga ialah kekurangan aktiviti berfaedah. Apabila mahasiswa merasa bosan dan tidak mempunyai aktiviti yang bermanfaat, mereka akan mencari hiburan luar yang boleh mendorong kepada budaya hedonisme. Seterusnya akan dibentangkan oleh Erna Adriana. Terima kasih Salisa. Sekarang saya akan membincangkan punca hedonisme dalam kalangan mahasiswa berdasarkan perspektif falsafah moral Islam.
Punca pertama ialah kelemahan penghayatan ilmu dan akidah. Mahasiswa yang kurang menghayati ilmu dan akidah, Islam lebih mudah terpengaruh dengan budaya hiburan dan ideologi barat. Akibatnya, mereka menjadikan hiburan sebagai keutamaan hidup, sehingga wujud sikap individualistik dan materialistik yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Punca kedua pula ialah kelalaian terhadap tujuan penciptaan manusia. Kajian yang telah kami lakukan menunjukkan bahawa mahasiswa yang tidak memahami peranan mereka sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi cenderung menjadikan keseronokan duniawi sebagai matlamat hidup. Keadaan ini menyebabkan mereka melupakan tujuan sebenar kehidupan, yaitu beribadah kepada Allah dan mencapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Dan punca ketiga ialah lemahnya pendidikan akhlak dan pegangan agama. Kekurangan pendidikan akhlak serta pegangan agama yang lemah menyebabkan mahasiswa mudah terjebak dalam budaya hedonisme. Perkara ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW bahawa baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh itu, pengukuhan akhlak dan pegangan agama amat penting bagi membendung gejala hedonisme dalam kalangan mahasiswa. Seterusnya akan dibentangkan oleh Nurin Syafinas. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian diagnosis masalah hedonisme. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, masalah hedonisme dalam kalangan mahasiswa dapat difahami melalui 3 lapisan utama. Lapisan pertama ialah kemerosotan nilai amanah dan akhlak mahasiswa. Budaya hedonisme menyebabkan sesetengah mahasiswa lebih mengutamakan hiburan dan keseronokan berbanding tanggungjawab terhadap pelajaran, keluarga, dan agama. Kelemahan penghayatan agama turut menyebabkan mereka mudah mengabaikan disiplin diri, nilai moral, dan etika Islam. Akibatnya, hiburan dijadikan matlamat hidup sehingga nilai amanah semakin terhakis. Lapisan kedua ialah pengaruh persekitaran sosial dan rakan sebaya. Dalam kehidupan kampus, rakan sebaya memainkan peranan yang besar dalam membentuk tingkah laku mahasiswa. Pengaruh negatif daripada rakan boleh mendorong seseorang terlibat dalam aktiviti hiburan melampau dan gaya hidup bebas. Keadaan ini menyebabkan mereka lalai terhadap tanggungjawab akademik serta agama. Selain itu, kurangnya budaya saling menasihati dan amar ma'ruf nahi mungkar turut menyumbang kepada penularan budaya hedonisme. Lapisan ketiga ialah krisis penghayatan tujuan hakiki ihsan. Ramai mahasiswa kurang memahami tujuan sebenar kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila matlamat hidup tidak jelas, mereka lebih mudah terpengaruh dengan hiburan, populariti, dan kemewahan. Kesannya, mereka semakin jauh daripada nilai kerohanian dan mengalami kekosongan jiwa, serta kemerosotan akhlak. Beralih kepada implikasi hedonisme terhadap maqasid al-syariah. Budaya ini memberi kesan kepada 3 aspek utama. Pertama, pemeliharaan agama atau hifzu al-din. Hedonisme boleh melemahkan penghayatan akidah dan amalan agama apabila mahasiswa lebih mengutamakan hiburan berbanding ibadah dan tanggungjawab sebagai seorang muslim. Kedua, pemeliharaan jiwa atau hifzu al-nafs. Gaya hidup hedonisme menjejaskan kesejahteraan emosi dan rohani. Pengaruh media sosial serta budaya membandingkan kehidupan dengan orang lain boleh menyebabkan tekanan emosi dan menghilangkan ketenangan jiwa. Ketiga, pemeliharaan akal atau hifzu al-aqal. Apabila mahasiswa lebih banyak menghabiskan masa dengan hiburan berbanding pembelajaran, perkembangan ilmu dan pemikiran kritis akan terjejas. Keadaan ini boleh melahirkan generasi yang kurang berilmu dan mudah terpengaruh dengan budaya luar. Kesimpulannya, hedonisme bukan sahaja memberi kesan kepada gaya hidup mahasiswa, malah turut menjejaskan agama, jiwa, dan akal yang merupakan elemen penting dalam maqasid al-syariah. Masalah hedonisme dapat diselesaikan melalui model 3 peringkat berasaskan Islam, iaitu model TIS.
Peringkat pertama ialah tarbiyah akhlak mahasiswa yang memfokuskan kepada kemerosotan nilai amanah dan akhlak mahasiswa. Peringkat ini membentuk akhlak memuda dalam diri mahasiswa dan menanamkan kefahaman tentang berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak sesama manusia dan akhlak terhadap alam. Apabila mahasiswa memiliki akhlak memuda, mereka mampu membentuk pribadi yang baik, iaitu menjaga batas pergaulan dan mengawal diri daripada terjebak dalam budaya hiburan dan mengutamakan perkara yang bermanfaat berbanding keseronokan sementara. Tarbiyah boleh dilaksanakan dengan mewujudkan program-program keagamaan yang dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Islam atau pihak pengurusan Kolej Kediaman. Sebagai contoh, ceramah agama tentang Rasulullah SAW sebagai insan kamil, iaitu manusia yang sempurna. Kesannya, mahasiswa mampu mencontohi sifat-sifat Rasulullah SAW dan menjadi insan yang berilmu, beriman dan mempunyai jati diri yang kukuh. Peringkat kedua ialah pemulihan hubungan berdasarkan ukhuwah Islamiyah yang memfokuskan kepada pengaruh persekitaran sosial dan rakan sebaya. Hubungan persaudaraan yang dijalin atas dasar iman, cinta dan akidah Islam. Persahabatan yang baik akan menjadi saksi kebaikan di akhirat, di mana sahabat yang soleh dan solehah boleh memberi syafaat dan menjadi penolong dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mahasiswa yang menghadapi masalah hedonisme seharusnya memilih sahabat yang sentiasa memberi nasihat, menegur kesalahannya dan membimbing ke arah kebaikan agar tidak terus hanyut dalam kesesatan. Sebagai contoh, mengajak penyertai program sukarelawan bersama. Kesannya dapat membentuk persekitaran sosial yang positif dan membentuk gaya hidup yang seimbang dan berlandaskan nilai Islam. Peringkat ketiga ialah penghayatan konsep zuhud dan qanaah yang memfokuskan krisis penghayatan tujuan hakiki insan. Konsep zuhud bermaksud meninggalkan perkara haram, mengosongkan hati cinta kepada dunia dan menghindari terlena kepada dunia. Manakala konsep qanaah bermaksud merasa cukup atas apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua konsep ini dapat dikukuhkan dalam diri mahasiswa dengan membiasakan diri hidup secara sederhana dan mengutamakan keperluan daripada kehendak. Selain itu, melatih diri untuk sentiasa bersyukur atas nikmat yang dimiliki dan tidak membandingkan kehidupan dengan orang lain. Akhir sekali, model TIS digunakan untuk menyelesaikan masalah hedonisme kerana model ini dapat menangani masalah pada semua tiga lapisan secara serentak, iaitu pembentukan, pemulihan dan penghayatan untuk membentuk mahasiswa yang mengutamakan tujuan akhir insan dan menghayati nilai Islam dalam kehidupan. Sebab yang kedua ialah model ini menekankan kawalan terhadap nafsu dan keinginan duniawi supaya mahasiswa menjadi perkara yang melalaikan, dan akhir sekali penekanan kepada hubungan hati dan jiwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah dan penghayatan agama. Sebagai penutup kepada pembentangan kami, dapat disimpulkan bahawa budaya hedonisme dalam kalangan mahasiswa merupakan satu isu yang semakin membimbangkan dan tidak boleh dipandang ringan. Dalam era globalisasi dan berkembangan teknologi digital, mahasiswa mudah terdedah kepada pelbagai bentuk hiburan, media sosial dan pengaruh rakan sebaya yang boleh mempengaruhi cara berfikir serta gaya hidup mereka. Berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, kami dapati bahawa budaya hedonisme bukan sahaja menyebabkan mahasiswa terlalu mengejar keseronokan duniawi, malah turut memberi kesan terhadap pembentukan akhlak, pegangan agama, kesejahteraan emosi dan pencapaian akademik. Jika keadaan ini berterusan, ia boleh melahirkan generasi yang kurang berdisiplin, mudah terpengaruh dengan budaya luar dan semakin jauh daripada tujuan sebenar kehidupan sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari perspektif falsafah moral Islam, kebahagiaan yang sebenar bukanlah diukur melalui hiburan, kemewahan atau populariti semata-mata. Sebaliknya, kebahagiaan yang hakiki lahir daripada keseimbangan antara keperluan dunia dan akhirat, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta pembentukan akhlak yang mulia. Oleh itu, mahasiswa perlu mempunyai jati diri yang kukuh dan sentiasa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan dalam setiap tindakan. Sehubungan dengan itu, kajian ini mencadangkan model TIS, iaitu tarbiyah, islah dan spiritual sebagai satu pendekatan yang lebih holistik dalam menangani budaya hedonisme. Melalui tarbiyah, mahasiswa dapat membentuk
akhlak yang baik dan meningkatkan kefahaman agama. Melalui Islah, mahasiswa digalakkan membina hubungan persahabatan yang positif dan saling menasihati ke arah kebaikan. Manakala aspek spiritual pula membantu mahasiswa menghayati konsep zuhud dan qanaah agar tidak terlalu mengejar keseronokan dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab kepada Allah SWT. Akhir sekali, seperti yang tertera dalam slide, kerjasama semua pihak amat penting dalam membendung budaya hedonisme dalam kalangan mahasiswa. Peranan mahasiswa, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat perlu bersatu secara bersama bagi mewujudkan persekitaran yang positif dan berteraskan nilai-nilai Islam. Melalui usaha yang bersepadu, kita mampu melahirkan generasi mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta mempunyai matlamat hidup yang jelas. Harapan kami adalah agar kajian ini dapat menjadi satu langkah kecil dalam membina masa depan yang lebih bermakna dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai Islam yang kukuh demi kesejahteraan ummah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.